Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Satu kejutan di dalam kabinet Anwar Ibrahim. Satu kejutan di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan dan juga di dalam komponen Pakatan Harapan. Saya telah melihat satu pengakuan daripada salah satu bos besar di dalam PH, yaitu Presiden Amanah sendiri merangkap menteri di dalam kabinet Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, letak jawatan kalau PM suruh kata Mat Sabu. Kenapa tiba-tiba Mat Sabu mengeluarkan kenyataan sedemikian? Adakah Mat Sabu akan dipecat? Adakah Mat Sabu digesa letak jawatan? Ataupun mungkin, adakah menteri selain Mat Sabu di dalam kabinet hari ini yang dipecat oleh Anwar kerana terlibat dengan salah laku ataupun tidak melakukan kerja dengan baik? Satu artikel daripada Sinar Harian, itu akan dibuat kalau PM suruh letak jawatan. Demikian tegas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, ketika ditanya mengenai kesaan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hanifah Midin untuk meletak jawatan dalam kabinet sekiranya kerajaan menghalang perhimpunan anti rasuah pada Sabtu. Muhammad yang juga Presiden Parti Amanah berkata, Hanifah berhak untuk menyatakan pandangan dalam negara yang mengamalkan demokrasi seperti Malaysia. Hanifah bebas memberi pandangan dan hak itu dalam dunia demokrasi. Sebelum ini media melaporkan Hanifah meminta MP Kota Raja itu melepaskan jawatan sekiranya kerajaan menghalang Himpunan Rakyat Benci Rasuah Anjuran Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil di Kuala Lumpur. Bekas MP Sepang itu berkata, beliau telah menghabiskan sebahagian besar hidupnya sebagai peguam mewakili Muhammad yang pernah terlibat dalam siri-siri Perhimpunan Aman sebelum ini. Sementara itu, Muhammad menjelaskan, Amanah tidak menghalang mana-mana ahli parti tersebut untuk menyertai perhimpunan berkenaan. Sesiapa saja yang mahu terlibat dalam perhimpunan, tidak ada masalah. Untuk Bapak yang saya hormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk Bapak yang saya amat hormati. Saudara-saudara, mana-mana parti yang berjaya menang dan menjadi kerajaan, mana-mana pemimpin yang berjaya menjadi Perdana Menteri Malaysia, saya confirm plus guarantee tidak akan 100% rakyat Malaysia akan menyukai dan menyukai pemimpin dan kerajaan yang ada pada hari ini ataupun pada kerajaan sebelumnya. Tapi apa yang berlaku kepada kepimpinan Perikatan Nasional sewaktu Muhyiddin Yassin menjadi PM? Saya telah mendapat satu cerita lah pula. Ini satu cerita yang amat panas kerana melibatkan skandal sehingga melibatkan jumlah dana RM 1.8 bilion. Sebelum ini nama Muhyiddin Yassin telah terlibat berkaitan dengan projek Jana Wibawa, dan kali ini pula cerita skandal baja padi RM 1.8 bilion semasa nafas di bawah Perikatan Nasional. Adakah RM 1.8 bilion ini adalah jumlah sakau ataupun mungkin ratusan juta di bawah kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin pada ketika itu? Itu hanyalah pertanyaan. Kalau ada, di manakah duit ini sekarang? Di manakah duit hasil sakau? Kalau benar ada sakau menyakau yang berlaku semasa era Muhyiddin Yassin menjadi PM, Perikatan Nasional menjadi kerajaan dulu. Adakah duit ini disimpan, diletak di dalam kediaman pemimpin-pemimpin PM pada ketika itu? Kita pun tidak tahu. Saudara-saudara, artikel daripada Harapan Daily bertarik 24 Januari, seorang bekas ahli jemaah pengarah nafas mengimbas kembali bagaimana pasukan mereka melakukan pembaharuan habis-habisan 6 tahun lalu di bawah menteri waktu itu, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub.
Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, dalam tempo 1 tahun sahaja mereka berjaya mengutip hutang sebanyak Rm 3,1 bilion dan tunai lebih 800 juta. Namun katanya ketika pemerintahan PN selama 33 bulan, ini yang kita nak dengar. Duit menjadi negatif Rm 400 juta sehingga berlaku skandal baja padi terbesar berjumlah 1,8 bilion ringgit Malaysia. 6 tahun lepas kami reform habis-habisan nafas. Hutang kami kutip 3,1 bilion dalam setahun, tunai dalam 800 juta lebih. 1 tahun sahaja kami buat kerja, semua penyelewengan kami berjaya kesan dan lebih Rm 50 juta nafas rugi sebab penyelewengan. Naik era PN 33 bulan, duit negatif, skandal baja padi 1,8 bilion. SPRM umum bekas pengurus besar nafas akan didakwa. Terima kasih buat arwah Abang Den Salahuddin Ayub, Menteri Pertanian masa itu, bagi kami peluang baiki habis-habisan. Terdahulu, SPRM mengesahkan bekas pengurus besar nafas bakal dituduh hujung bulan, terhubung kes rasuah membabitkan baja padi Rm 1,8 bilion. Proyek di bawah kementerian itu yang berjumlah 1,8 bilion dianugerahkan kepada pertubuhan terbabit bagi tempo 30 bulan bermula 2021 sehingga 2023. Antara persoalan utamanya, adakah kepimpinan PN pada ketika itu, Muhyiddin Yassin menjadi PM, bersalah dalam hal ini? Itu menjadi pertanyaan dan persoalan. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini satu pendedahan yang mengejutkan. Bila kita dengar sana-sini ada perhimpunan. Sebelum ini kita sudah pernah dengar ada perhimpunan yang dilakukan. Kita sudah dengar ada demo yang dilakukan. Berkaitan dengan satu perhimpunan, Solidarity Najib juga menggemparkan media Malaysia. Dan terkini pula, berkaitan dengan perhimpunan anti rasuah yang diadakan di Dataran Merdeka. Saya melihat dalam artikel melalui Malaysia Kini bertarik 26 Januari, 200 peserta demo berarak ke Dataran Merdeka tanpa halangan polis. Pertanyaannya, di dalam gambar ini terdapat logo ataupun banner yang dibuat House Arrest Dr. Najib dan Bapa Pembebasan Perasuah dengan gambar ataupun kartun Anwar Ibrahim. Adakah perhimpunan ini untuk menggesa Anwar letak jawatan ataupun perhimpunan ini diadakan untuk memprotes kerajaan hari ini? Sebenarnya Anwar Ibrahim dah umum berkaitan dengan ini dan cukup jelas penjelasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Anwar, nak berhimpun, berhimpunlah, tapi kena ada fakta yang tepat untuk mengeluarkan apa-apa kenyataan lah berkaitan dengan perhimpunan tersebut. Jangan main tembak saja tanpa ada fakta. Sepanjang berarak, peserta perhimpunan menyanyikan lagu sambil memukul gendang serta memegang poster. Mereka juga didengar melaungkan slogan "Hidup-hidup anak muda" dan "Kita turun, kita lawan". Aksi itu bagaimanapun hanya diperhatikan oleh pihak berkuasa tanpa sebarang halangan. Terdahulu di BKL menutup perkarangan masuk ke Sogo dengan memasang pita merah putih serta notis yang melarang orang ramai berkumpul dan menjalankan aktiviti di kawasan itu. Dataran Merdeka turut ditutup kepada kendaraan dengan penghalang dipasang di jalan masuk. Jadi di dalam perhimpunan ini juga kelihatan hadir pada perhimpunan ialah pengarah eksekutif Suaram Sevan Dorai Sami, timbalan pengurus CPSM S. Arut Chelvan, aktivis Fahmi Reza, bekas ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya, dan peguam dari Lawyers for Liberty Zaid Malik. Persoalannya, adakah perhimpunan ini untuk menggesa Anwar menangkap perasuah ataupun perhimpunan ini untuk menjatuhkan kerajaan? Itu menjadi persoalannya. Tapi yang pasti Anwar Ibrahim tetap berdiri sebagai PM dan tetap akan melakukan tugas beliau sebagai PM. Apa komen Anda?